Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam musim terbaru kalender jenayah My Metro TV, di mana kami akan membawakan isu semasa dan kejadian jenayah di seluruh negara sepanjang minggu lalu. Menggunakan status sebagai pelancong dan juga pelajar, sindiket dadah warga asing, terutama yang didalangi warga Iran, dikesan cuba membawa masuk dadah jenis syabu ke negara ini. Terbaru, sindiket itu dikesan cuba menyelundup masuk dadah melalui KLIA dengan mengisytiharkan bagasi mereka sebagai barang perubatan. Yang diselundupkan di satu ruang khas yang dibuat untuk tujuan penyelundupan, di mana kita telah menjumpai 2 kilogram dadah syabu. Polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman berjaya merampas pelbagai dadah jenis syabu, pil psikotropik dan serbuk dadah bernilai 3.16 juta ringgit dalam 3 serbuan berasingan pada Isnin, Rabu dan Jumaat lalu. Pengarah JSJ Narkotik Bukit Aman, Datuk Nur Rashid Ibrahim berkata dalam 3 serbuan yang dijalankan, masing-masing 2 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan 1 di kondominium mewah di Bukit Kerinci, berjaya merampas 3.3 kg dadah jenis syabu, 25 kg serbuk putih dipercayai dadah dan lebih 500,000 pil psikotropik. Dalam 3 serbuan itu, polis menahan 3 lelaki warga Iran berusia 23 hingga 42 tahun disyaki anggota sindiket dadah antarabangsa, yang mana salah seorang daripada mereka memasuki negara ini sebagai pelancong. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. 15-16 Seramai 14 wanita warga Vietnam berusia lingkungan 20 hingga 31 tahun dipercayai pelacur ditahan dalam serbuan dilakukan bahagian kongsi gelap perjudian dan maksiat D7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur di Taman Connaught Cheras. Serbuan jam 6.30 petang itu turut ditahan seorang lelaki penjaga premis atas kesalahan menjalankan perniagaan rumah urut tanpa lesen, menggaji, melindungi warga negara asing serta menjalankan kegiatan pelacuran. Pegawai operasi Inspektor Zahiruddin Baharum memaklumkan perkara itu dan pihaknya menjalankan risikan selama seminggu. Hasil siasatan pihaknya mendapati premis terbabit menawarkan harga serendah RM88 untuk urutan badan dan RM150 untuk melakukan hubungan seks. Turut dirampas wang tunai lebih RM1000 dan kondom. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Cheras untuk siasatan lanjut. Jangan nampak. 2 remaja lelaki berusia 16 tahun dikesan melakukan jenayah lebih 50 kes ragut jalanan dan samun berkawan sejak awal tahun ini. Menggunakan modus operandi dengan menaiki sebuah kereta model Proton Saga dan menunggu mangsa di tepi jalan sambil dibantu seorang lagi rakan. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Superintenden Nur Azman Muhammad Yusof mengesahkan perkara itu dan siasatan awal pihaknya mendapati suspek mensasarkan mangsa yang berjalan bersendirian atau baru saja keluar dari kereta. Bagaimanapun, kesemua suspek ditahan di Taman Sri Rampai dan di Kampung Baru Air Panas Setapak. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Tindakan 4 pusat urut di Jalan Rimbunan Raya Kepong apabila memaksa 27 wanita warga asing melacurkan diri kepada lelaki hidung belang tumpas selepas diserbu anti perdagangan orang dan anti penyeludupan migran ATIP bahagian kongsi gelap perjudian dan maksiat D7C Bukit Aman. Serbuan jam 4.30 petang itu, kesemua wanita berkenaan berusia 18 hingga 32 tahun. Sindiket pelacuran terbabit turut memantau pergerakan dan menyimpan pasport mereka bagi mengelak melarikan diri. Ketua Operasi Deputi Superintenden Kamal Khan Muhammad Syarif memaklumkan perkara itu dan pihaknya berjaya menyelamatkan 2 wanita selain menahan 6 lelaki dan seorang wanita tempatan.
Premis itu mengenakan bayaran serendah RM140 untuk mendapatkan khidmat seks dengan menonton tayangan lucah. Turut dirampas wang tunai dan kondom. Kes disiasat mengikut Seksyen 12 Atip. 16 perempuan Vietnam, 1 lelaki lokal, 1 perempuan lokal. Seorang lelaki berusia 28 tahun ditemui mati tergantung di saluran paip air di kilometer 2.8 berhampiran Plaza Tol Puchong Barat, Lebuh Raya Damansara Puchong. Dalam kejadian jam 8 malam itu, mayat mangsa ditemui orang awam sebelum kejadian itu dilaporkan kepada pihak bomba. Bomba menghadapi sedikit kesukaran untuk mengangkat mayat mangsa berikutan kedudukannya yang terperosok di bawah batang paip. Menurut polis, bapa mangsa memaklumkan bahawa anaknya mengalami masalah mental sejak 15 tahun lalu dan kali terakhir menerima rawatan 2 tahun lalu. Kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my dan saluran YouTube Harian Metro untuk mengikuti pelbagai kejadian jenayah dan isu semasa di seluruh negara. Saya Gaddafi Musli, Jurukam Michelle Rezwan dan penerbit Faidus Anwar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.